one are made of manufactured substance in industry. Okay, saya dah buat skemanya pun. Saya siaplah kat sini Nak jimat masa, nak tulis lama-lama pula. Nak tulis sendiri kan, panjang pula. Okay, so the body of car is made up of an alloy. So state the meaning of alloy. Okay, jadi kelas, topik ni, soalan ni berkenaan dengan topik apa? Dia berkenaan dengan topik alloy. Okay, alloy. So bila alloy yang pertama sekali, kamu kena tahu what is mean by alloy. Definition ini kena tahu dan dia mesti tepat. Okay, so kalau kamu tengok jawapan saya, alloy is a mixture of two or more elements where the main or major element is a metal. So apa elemen yang kena ada kat dalam ni? Mixture ni mesti ada. Okay, alloy is a mixture, two or more elements. Okay, so ada yang sebut combination dan sebagainya, boleh diterima lah. Okay, tapi alloy is a mixture, right? Tapi itu sahaja tidak memadai, kamu takkan dapat markah penuh. Dia mesti kena maklumkan di situ where the main or major element is a metal. Kena ada ni, major element is a metal, baru dapat satu markah. Boleh faham jadi pelajar dia biasanya dia jawapan dah betul, tapi ada tak sampai yang major element is a metal tu, tak sampai ke situ. Jadi markah kamu tak dapat full mark lah, ataupun kamu akan dapat kosong lah. Satu lagi, dia bukannya mixture of two or more metal. Itu pun satu hal juga. The two or more elements. Element bermaksud metal dia combine dengan non-metal. Apa-apa sajalah. Dia boleh jadi metal combine dengan non-metal ataupun metal combine dengan metal. Itu maksudnya two or more elements. Kalau kamu jawab alloy is a mixture of two or more metal, salah. Sebab dia bukannya combine dengan metal saja, dia boleh combine dengan selain daripada metal juga. Cuma dia punya major element dia, percentage dia mesti banyak dekat metal, baru dia akan jadi alloy. Okay, alright class. So nombor 2, explain why the alloy is used instead of pure metal. Pertama, kalau kamu kata strength, alloy is stronger and harder, itu markah dia sama. Okay, dapat satu markah. Alloy is harder than pure metal ataupun alloy is harder than pure metal, markahnya satu. Okay, di sini. Yang kedua, mesti kena cerita pasal resistant. Alloy resistant to corrosion, ataupun resistant to apa-apa sajalah. Tapi mesti in term of resistant, dapat markah yang kedua. Okey, untuk soalan ini, pelajar juga ramai yang salah faham. Ramai yang cerita tentang arrangement of atom. Okey, arrangement of atom. Ramai yang cerita pasal arrangement of atom. Okay, alloy is harder to sliding because has different size of air particle. Meanwhile, pure metal have same size of atom, so it easy to slide each other. Kamu cerita pasal arrangement of atom, maka salah. Okay, yang arrangement of atom itu untuk paper 3. Paper 3 ni biasanya dia melibatkan eksperimen. Kamu ada dua pemberat, kamu ada kamu ada dua metal di mana kita lepaskan pemberat pada paras ketinggian yang sama, dan kita tengok dia punya diameter of lekukan dia tu. Kenapa pure metal lekukan dia lebih besar daripada alloy? Barulah cerita pasal arrangement of atom. Okay, tapi dalam soalan ini dia bukannya pasal eksperimen. Okay, dia cuma cerita je kenapa alloy lagi digunakan daripada metal. So dia tak ada kena mengena dengan arrangement of atom. Okay, alright, itu dia nombor 2. So walaupun kamu cerita pasal arrangement of atom, nampak macam betul jawapan tu, tapi salah. Okey, seterusnya nombor 3, name the composite material used to make window, screen and bumper. This one you have to memorize lah. Window screen ni apa? Nama glass. Kalau kamu jawab glass sahaja, salah. Sebab dua-dua glass. You have to specific. Your answer must specific.
what type of glass. So kalau window screen dia gunakan photochromic glass, bumper dia gunakan fiber glass. Ada yang jawab carbon fiber. Saya tak terima. Dia bukannya sebab cerita pasal glass, okey. So jawapan dia fiber glass ataupun photochromic glass untuk yang window screen tu So di sini dapatlah 2 markah. Okey. 2 markah. Boleh kelas? Boleh kita proceed kepada soalan yang seterusnya? Tadi alloy. So sekarang ni kita masuk tajuk drying agent. Drying agent pula, sorry. Cleaning agent. Apa dia? Dia are two type of cleaning agent kan? Yang kita belajar. Yang pertama soap dan yang kedua detergent. So you have to remember lah what is the structure, how is the structure of soap and structure of detergent. Okay. So X tu adalah soap. Detergent selalunya ada sulfur di tengah-tengah dia. Okay. Kalau ada sulfur ni, dia adalah detergent. Kalau soap, dia karbon lah, dia tengah-tengah tu. Karbon. Okay. So X is soap, Y is detergent. So this one you have to memorize lah. Okay. Okay, next. State which cleaning agent is more effective in hard water. Dia tanya yang more efektif. Jangan kamu cerita pula yang why less effective. Kan ada pelajar yang jawapan dia betul, tapi kamu explain less effective because produce insoluble salt lah, produce scum. Okay, kita nak cerita pasal kenapa more efektif. So yang more efektif ialah cleaning agent Y. Jangan kamu cerita pasal cleaning agent X ataupun soap. Okay. Jadi dia kata yang mana yang more efektif in hard water. Jadi detergent. Okay. So kamu nyatakan kat sini detergent ataupun cleaning agent Y dapat 1 markah. Okay. And then apa tu? Barulah kamu cerita. Okay. Kamu cerita anion of detergent. Okay, anion of detergent react with magnesium ion or calcium ion in hard water. Okay. Ataupun kalau tak ada magnesium ion dan calcium ion pun kita terima. Yang penting kamu kena jawab detergent in hard water form soluble salt. Cikgu. Ada yang tanya ke? Kalau saya cakap detergent tak produce scum. Not produce scum. Okay, jawapan dia mesti kena explain pasal insoluble salt. Okay. So kalau pelajar jawab pasal scum sahaja, make sure kena bagi tahu scum tu apa. Insoluble salt. Okay. So sebenarnya jawapannya adalah hard water to form soluble salt. Okay. Scum ni the more explanation kepada yang satu lagi tu. Soap. Okay, soap produce scum. Okay. So dia kalau kamu jawab scum sahaja tak diterima, kena bagi tahu apa benda scum tu. Okay. So kalau kamu nak jawab, kena bagi tahulah not produce insoluble salt, betul, ataupun jawapan dia produce soluble salt, either one. Okay. Ni pun ramai yang buat scum saja kan. Sebenarnya ini yang paling penting. Okay, ini. Kalau dalam skema jawapan dia boldkan yang ini bermaksud kena bagi tahu soluble salt ataupun soluble substance. So sayanglah kat sini ramai yang dapat 1 markah saja. Okey, kelas?
Satu lagi kalau boleh, bila nak explain mesti kena seelok-eloknya including type of ion yang ada dalam salt tersebut. Yang ada dalam hard water. Okay. Alright. Itu adalah soalan nombor 2. Dan nombor 3, ini pun adalah beberapa orang pelajar yang lupa. Hydrophobia. Okay. Apa lagi? Sodium macam jawapan sebenarnya dia kata part. Okay, kat dalam ni ada 2 je. Dia ada hydrophilic dan satu lagi hydrophobic. Okay, yang A ni namanya hydrophilic. Philic ni maksudnya like water. Ingat tu. Philic, like. Grease ini yang kawasan dalam ni hydrophobic. Bukan hydrophobia. Phobic maksudnya not like water ataupun hate water lah. Ni keliling ni water. Okay, ni keliling ni water. Jadi yang kepala dia tu dia adalah hydrophilic. Okay, alright. This one pun sama, ni adalah lebih kepada remembering. Kamu kena ingat. Okay. Alright, dapatlah 1 markah di sini. Okay. Selesailah soalan nombor 1. Every question have 10 marks. Okay, every question have 10 marks. Okay, sambil-sambil saya discuss ni, kamu check pengiraan markah kamu. Okay, so next. Okay, this is predictable. Okay, predictable ni chapter 4. Kan? Okay. Ini pun saya akan cerita juga di mana kesilapan pelajar. Okay. So, yang pertama, what is the basic principle used in arranging the element in the periodic table of elements? Okay, so increasing proton number. Increasing proton number. Sebab apa? Let's say lah, saya keluarkan satu ni. Z ni saya keluarkan, kan? Z ni dia ada A, Y. Let's say lah. Contoh, dia sebenarnya kalau sebenarnya X kan, okay. Let's say lah A dengan Y ataupun XY lah saya bagi contoh je, XY. Yang bawah ni selalunya adalah proton number. Proton number, yang atas ni biasanya adalah nukleon number ataupun nama lain dia adalah molecular mass. Okay. Macam mana nak tahu? Proton number mesti lebih kecil daripada X. Itu clue dia. So arrangement of element adalah based on proton number. So pelajar ada silap dekat mana? Selalunya pelajar dia kata arrange based on, ni rejected number of atom. Tak diterima number of atom. Number of atom tu apa? Faham tak? Apa yang ada dekat dalam atom tu? Proton. Okay. Number of atom ataupun atomic number. Ramai yang jawab ni maka tak diterima. Mesti based on proton. Jawapan yang kedua yang kita reject adalah based on number of electron pun salah. Pun kita tak terima. Tolong take note ni. Okay. Habis tapi elektron dan proton sama banyak. Memanglah sama banyak. Sekarang ni dia bukan refer kepada elektron, dia refer kepada proton. Ingat tu. Elektron yang dekat dalam shell yang bergerak tu kan, dia refer kepada proton. Jadi kalau kamu kata okay, based on increasing number of electron, maksudnya konsep kamu dah salah. Walaupun elektron bilangan dia sama dengan proton. Dua-dua ini kita reject. Boleh faham kelas? Take note tu. Tu saya kata hari ini kita akan discuss konsep dan juga cara nak jawab. Apa jawapan yang diterima dan apa jawapan yang tidak diterima. So complete the following sentence. The vertical column. Ini pun okey, saya pun terkejut juga. Soalan ini pun masih ada lagi beberapa orang pelajar yang terbalik. Saya tak sure, mungkin kamu keliru kot. Mungkin lah saya rasa. Mungkin kamu tak faham vertical ni yang mana satu, horizontal yang mana satu. Saya rasa lah. Okay.
Vertical ni menegak. Kalau menegak macam ni, kita panggil dia vertical. Okey. Kalau mendatar, ni sepanjang ni mendatar ni. Ni mendatar ni kita panggil horizontal. Okey, horizontal. Dah tulis dah kat situ row. Row tu masuk mendatar lah. Kolom ni menegak. Ni kolom. Okey. So yang vertical. Vertical ni adalah group. Okey, contohnya ni adalah group 1, group 2, group 13, group 14, 15, 16, 17, 18. Nampak tak? Menegak tu adalah group. Okey, yang mendatar ataupun horizontal row itu adalah period. Ni period 1, period 2, period 3, period 4. Maksimum ada 7 period dalam periodic table. Group maksimum ada 18 saja. Ingat tu? Ini pun ada juga yang terbalik. Sayang kan? Ini soalan ni dia tak melibatkan understanding, application. Ini lebih kepada remembering dulu. Konsep asas predictable. Okay. So ini pun ada pelajar yang tersilap. Tolong ingat tu. Soalan yang mudah-mudah jangan kita buat mistake. Okay. So yang B pula. Okay, B dah. Okay, C. Which element form amphotericity oxide? Okay, tajuk ni kita belajar di bawah mana? Ini kita belajar di bawah tajuk when element across period 3. Tajuk ini dalam silibus kita fokus kepada period 3. Okey. Ni period 3 yang mana ini yang saya highlightkan ni Ini dia. Kita fokus yang ini. Dalam banyak-banyak ni hanya ada satu elemen saja iaitu aluminium. Ini dia. Ini adalah aluminium X itu saja yang akan membentuk amphoteric oxide. Ke kanan kelas, tolong take note. Kalau ke kanan Kalau ke kanan semua elemen yang lebih daripada kanan X ni, dia biasanya dia akan membentuk acidic. Saya counting sikit Biasanya dia akan bentuk acid. Yang ke kiri daripada X, biasanya dia akan membentuk base. Okey. Base. Lithium, sodium, potassium kan. Hidrogen, lithium, potassium. So katalah K2O kan. K2O adalah base. Tu maksud dia kelas dia akan bentuk base oxide. Manakala yang belah kanan akan bentuk acid oxide. Okey, kecuali X, Z lah. Z tak termasuk. Z is group 18. Group 18 cannot react to another element. Okey. Tolong ingat tu. Kita belajar ni di bawah tajuk period 3. Okey, only aluminium oxide ataupun dekat X itu saja dia menunjukkan dia adalah amphoteric. Amphoteric apa maksud dia kelas? Amphoteric ni maksudnya it have two properties. It have both acidic and basic properties. Okey. Apa tindak balas yang base boleh lakukan, amphoteric oxide boleh lakukan. Apa tindak balas yang acid boleh lakukan, amphoteric oxide juga boleh lakukan. Itu maksud dia. Okey, ciri-ciri yang ada pada base dengan acid ada pada amphoteric oxide. Siapa dia? X. Dalam silibus kita hanya belajar fokus kepada period 3 sahaja untuk tajuk ini. Okey. Okey, lagi satu kelas, tolong ingat, mana-mana soalan yang melibatkan predictable, gunakan jawapan yang ada pada soalan. Okey. Contohnya jawapan dia X. Okey. Tapi kalau cikgu tu dia boleh consider, dia terima lah. Macam saya terima kalau kamu jawab aluminium. Tapi sebenarnya jawapan yang paling tepat kena refer kepada predictable. Predictable kata X, X jawapan dia. Boleh faham ya kelas? So ini adalah satu markah. Yang D ni pun sama masalah. Which element
used to fill electric bulb? Ada pelajar jawab argon. Argon tu betul. Masalahnya kita kena refer kepada periodic table. Periodic table adalah Z. Nampak tak? Jadi kalau saya consider lagi lah, saya terimalah jawapan kamu. Sebab tepat kan argon. Tapi sebenarnya jawapan dia adalah Z. Okay. Alright class, boleh faham Next time. Kalau dia suruh buat chemical equation pun sama. Kena guna A, B, C, D yang diberikan oleh soalan. Gunakan simbol yang diberikan oleh soalan. Okay. Itu dia So next, write the electron arrangement for atom R. Nampak? Dia tak guna pun nama elemen yang sebenar. Dia guna R je. Jadi R tu siapa? Okay, R. So, saya tak hafal lah R ni apa electron arrangement dia. It's okay. Asalkan kamu tahu dia group ke berapa dan period yang ke berapa. Nampak jadi dia terletak pada group 14 dan period 2. Bermaksud dia adalah 2,4. Okay. Ini dia. Apa maksud 2,4? Ini merujuk kepada dua angka merujuk kepada number of period. Period 1, period 2. Boleh? Dua angka ni saya pakai pen kena lain lah. Ini period 1, ini adalah period 2. Okay. Group 14 ini merujuk pada group 14. Okay, yang Q ni ramai yang jawab rejected 21. 21 kalau dia kata atom Q. Sekarang soalan tanya ion Q. Apa maksud ion kelas? Ion ni maksudnya after atom tadi dia donate ataupun the gain electron. Okay. So 21 kalau valence electron bilangan dia 1, 2, 3, dia akan donate elektron. Nampak? Tapi kalau valence elektron berapa? 4, 5, 6, 7 dia akan gain elektron. So untuk yang Q, valence elektron dia 1, maka dia akan donate valence elektron. Bila donate jadi 2. That's why the answer is 2. Boleh faham kelas? Dia trik soalan ni. Trik. Tapi kalau kamu dah biasa buat latihan, kamu akan tahu ni mesti dia nak test ni, atom ke ion. Okay. Alright. Alright, itu dia itu untuk E. Seterusnya F. Okay, elemen Q react with element Y to form a compound. State type of compound. Tolong take note kelas. Kalau soalan kata type of compound ni ada dua saja. Tak ada selain daripada itu. Kalau dia kata type of compound, sama ada ionic compound ataupun covalent compound. Dua je. Jangan pandai-pandai mereka benda lain ionic compound, covalent compound. Itu pun kena tengok soalan kelas. Kalau soalan kata type of bond, sama juga. Kalau type of bond ada dua. Type of bond. Tukar belakang dia je, iaitu ionic bond. Satu lagi covalent bond. So tengok soalan dia tanya yang mana. Dia tanya pasal compound, maka jawapan kamu ialah ionic compound. Okey. Ionic compound, dapat satu markah. Okey. Rejected. Yang tak terima apa kalau kamu sebut ionic bond. Jawapan ni salah. Tak terima sebab tak faham soalan. Soalan tanya pasal compound, kamu cerita pasal bond. Nampak? Okey. Tu kena alert betul-betul Okey, seterusnya write the chemical equation. Okey, kelas saya highlightkan di sini chemical equation. Bila dalam chemistry, bila saya sebut pasal equation, ada beberapa equation dalam kimia, dalam silibus kita. Yang pertama chemical equation.
chemical equation. Yang kedua, half equation. Yang ketiga, ionic equation. Dan yang keempat, overall equation. Okey. Ada 4 rupanya yang kita belajar dalam silibus kita. Chemical equation yang mana? Chemical equation, tengok betul-betul. Chemical equation ni kalau dia melibatkan A tambah B produce AB contoh ni chemical equation. Apa dia half equation? Half equation contohnya macam ni. A tambah elektron akan dapat A minus. Nampak tak? Mana-mana equation kalau kamu tengok dia ada apa tu? Dia ada tambah elektron. Itu adalah half equation. Clue dia. Ionic equation yang mana? Ionic equation ada contohnya macam ni. A plus tambah Y minus produce AB. AB pula. AY. Ini adalah ionic equation. Okay. Dia ada positive charge dengan negative, positive particle and negative particle. Tapi dia tiada elektron dalam tu. Dalam equation tu tak ada elektron. Boleh nampak tak? Itu adalah ionic equation. Overall equation adalah combination daripada half equation. Okay. Combination daripada half equation akan dapatlah overall equation. Okay. So contoh overall equation overall. Okay. Overall equation ni bila dia tambah dia akan jadi chemical equation balik lah. Okay. Let's say lah kamu ada apa? Let's say lah kamu ada A tambah elektron. Okay. Dapat A minus. Yang kedua Y. Okay. Dapat macam ni lah contoh. Okay. Overall ni maksudnya kamu totalkan kedua-dua ni. Potong elektron akan dapat apa? Akan dapat A tambah Y akan hasilkan A minus plus Y positif. Dia macam tu je. Okay. Overall equation ni dia boleh jadi half equation, dia boleh jadi ionic equation. Okay. Depends lah kepada equation apa yang kamu tambahkan. Alright. Itu adalah overall equation. So ni adalah 4 equation lah dalam silibus kita. So soalan ini berbalik kepada soalan dia tanya pasal chemical equation. Jadi macam saya kata tadi, gunakan simbol daripada periodic table. Cuma atas consideration kita boleh terimalah kalau kamu gunakan atom yang betul. Contohnya kamu Q tu kamu ganti dengan lithium, Y kamu ganti dengan Cl. Kita terima juga. Tapi kena ingat, kalau dalam soalan periodic table, seelok-eloknya refer kepada simbol yang diberikan oleh soalan. Boleh hopefully kamu faham. Okey, di sini ada 2 markah. Apa maksud 2 markah? Yang pertama, make sure formula kamu betul. Ni, Q, Y2, QY. Y2, kenapa Y2? Sebab ni adalah group 17. Group 17 dia adalah diatomic molecule. Ingat tu. Dia adalah diatomic molecule. Okay. Diatomic molecule. Maksudnya, mana-mana group 17 dekat surrounding kita, dia tak boleh hidup bersendirian. Dia mesti berkembang. Dia hidup secara berkembang. Kalau Cl, Cl2. Okay, dia tak boleh jadi Cl. Okay, kalau Cl tu ion. Okay. Kalau metal, yes, metal dia boleh jadi atom. Contohnya zinc, magnesium. Tapi kalau group 17, dia mesti pairing dengan sama partner dia lah. Okay, kalau Y, dia akan jadi Y2. Nampak Tu yang pertama. Kalau formula betul, dapat 1 markah. And then yang kedua, kamu balancekan. Balancekan, dapatlah markah yang kedua. Okay. So tolong take note dari sini saya tekankan gunakan simbol daripada periodic table. Okay. Selesai itu ya. Dah dapat information sikit kan. Jenis-jenis chemical equation. Okay.
Boleh kelas sampai situ? Dah soalan nombor 2. Kita nak masuk soalan yang nombor 3. Okay, kita nak masuk soalan yang nombor 3. Okay, kita proceed so bila nampak je berjenis, kita dah sepatutnya kamu dah boleh nampak dah. Ini sebenarnya adalah di bawah tajuk Thermochemistry. Thermochemistry chapter berapa? Okay. Tapi di bawah tajuk Thermochemistry lah Okay, so jom kita tengok apa soalan ini tanya. Okay, tapi sebelum tu jom kita tengok dulu diagram Dalam tajuk ini, di mana zinc powder ditambahkan ke dalam copper to sulfate solution. Okay, dan kita menggunakan polystyrene cup. Diagram ini pun sebenarnya dia tak berapa accurate lah. Sepatutnya dia kena tutup dengan apa? Dia ada penutup lagi sepatutnya kat atas ni. Dia ada penutup lagi. To reduce heat loss okay, itu dia. So macam mana eksperimen dia bila kamu tambah and immediately and carefully. Okay, stir the solution. Stir the solution and observe the higher temperature. Ingat tak? Observe the higher temperature. Bukannya observe final temperature Katalah ini adalah initial temperature kan? Initial temperature. Dia akan naik. Okay, dia akan naik. Naik tu maksudnya exothermic lah. Ini kita panggil dia sebagai higher temperature. Okay. Higher temperature. Okay. So rekod ini tolak lah untuk kira apa? Untuk kira theta dia. Theta tu adalah difference temperature lah Theta ni ialah T higher tolak T initial. Dapatlah theta. Okay. Alright, nampak tu highest temperature, tak gunakan final temperature So, state the type of reaction that occur based on temperature change in experiment. Clue dia ialah kamu tengok temperature tu naik ke turun. Okay. So, in this case, kamu boleh perhatikan temperature increase. Betul? Increase kan daripada 28 kepada 36 degree Celsius. So, bila increase maksudnya adalah exothermic because it release heat. Okay, exothermic. Ada juga tapi tak ramai lah. Ada beberapa pelajar yang jawab endothermic. Endothermic tu kalau dia absorb heat. Sekarang ni dia release heat. Release to surrounding. Siapa surrounding dia? Surrounding dia thermometer tadi. Dan juga container. Itu adalah surrounding. Okay. And then nombor 2, why is a polystyrene cup used in the experiment? Okay, jangan sesekali, tolong tengok ni saya kata teknik nak jawab. Jangan sesekali guna reject prevent heat loss. Ni salah. Sebab apa? Polystyrene cup even though the polystyrene cup is insulator, but heat still can loss through the polystyrene cup. Cuma function adalah to minimize ataupun reduce heat loss. Okay. Ramai yang jawab to prevent heat loss. So ini memang bukannya saja memang betul dalam standard SPM kita tak terima prevent tu Prevent ni maksudnya totally heat tu tidak loss to surrounding. Tu maksudnya. Jadi mustahil lah sebab heat ni dia still lagi boleh escape to surrounding tapi dia in small amount lah. Okay. So jawapannya to minimize or reduce heat loss to surrounding. Boleh kelas? Next. Okay, write the thermochemical equation. Thermochemical equation adalah chemical equation. Benda yang sama. Okay, ni thermochemical equation adalah chemical equation. Kau jangan pelik pula. Sahaja tadi ada 4 jenis je. Ni thermochemical. Dia adalah chemical equation. Thermochemical sebab this is thermochemistry topik kan. Okay. So the displacement of 1 mole of copper can release 168 kJ per mole. Okey, markah yang pertama kalau kamu tulis chemical equation betul. Markah yang kedua mesti tulis dekat situ. Delta H equal to negative 168 kJ per mole. Ramai pelajar buat mistake, dia tulis apa? 168 kJ. So kita tak terima.
Apa maksud kilojoule dengan kilojoule per mol? Kilojoule per mol maksudnya untuk 1 mol. Okey. Kalau kilojoule sahaja bermaksud dia selain daripada 1 mol. Heat loss tu maksudnya untuk selain daripada 1 mol. Tu maksud kilojoule. Tapi kalau kilojoule per mol confirm heat release adalah untuk 1 mol siapa? Untuk 1 mol displacement of copper ni tadi. Setiap kali 1 mol copper displace, dia akan releasekan 168 kilojoule. Itu maksud dia. Okey. Maksudnya adalah heat release when 1 mole of copper is displaced from siapa? Displaced daripada siapa? From more electropositive metal. Okey. Tu maksud dia. Okey kelas, boleh faham alright. So name one metal to replace zinc powder so that heat displacement of copper from copper to sulfate higher. Okay, higher. Okay, so di sini apa konsep dia kelas? First you have to remember electrochemical series. Okay, apa dia? Ni dia. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perjalanan hidup cukup aman. Saya zaman belajar dulu ingat ni je. Kalau nak kahwin je. Ni. Bawah sekali aurum lah. Aurum ni awesome lah. Okay, so ini dia. Yang kita tak gunakan adalah yang ni. Tolong ingat. Not used dalam eksperimen because very reactive. Tak boleh guna, very reactive. So yang kita guna adalah dari magnesium sampai ke bawah. Okay. So siapa jawab potasium, sodium, saya tak terima, ataupun kalsium. Okay. Tapi dia kata apa tu? Dia kata to make it higher kan? Higher ni bermaksud kelas, tengok betul-betul. Okay, sekarang ni tindak balas dia antara siapa tadi zinc kan? Okay, dia adalah antara zinc dengan copper kan? Copper ni daripada copper to sulfate tadilah. Okay. So di sini kamu kena ingat macam mana nak release lebih tinggi haba ataupun how it can release more heat. Okay. The further the distance from copper, lagi banyak heatnya akan release. Okay. More further distance from copper akan release more heat. Ingat tu. So kalau yang bawah ni, kata let's say kamu guna iron, kamu guna tin, kamu guna lead. Okay, dia akan produce less heat. Okay. More closer produce less heat. So kalau guna iron reject, guna tin reject, guna lead reject. Yang diterima adalah aluminium atau magnesium sahaja. Nampak tak kelas? Boleh faham tak? So hopefully kamu boleh faham benda ni siri ni namanya adalah ECS ataupun electrochemical series. Okay? Electrochemical series. Dah kena hafal benda ni ECS. Boleh faham? So macam mana nak hasilkan lebih banyak heat ataupun to release heat of displacement yang lebih besar? Make sure metal yang digunakan lebih jauh daripada copper. Lebih jauh daripada zinc tadi lah. Tadi asal kita guna zinc kan? Make sure metal yang lain tu mesti kena lebih jauh daripada zinc, daripada copper tadi. Boleh faham Okay, so that's why the answer ada 2 sahaja.
magnesium atau aluminium. Selain daripada itu, rejected. Okay. Jawapan yang kita reject adalah siapa tadi? Ya, iron, tin dengan lead. Reject. Yang kedua, dia kata name, kelas. Soalan ni suruh name. So, bila soalan suruh name, bermaksud tak boleh guna formula. Okay. Rejected. Formula. Tak boleh. Okay. So, ini jawapannya. Alright. Nampak tu? Satu soalan tu macam-macam rahsia dia keluarkan. Okay. Kalau tak dapat, tengok baliklah video ulangan nanti. Okay. Ni write the cell notation. Cell notation, dengar betul-betul. Make sure yang belah kiri daripada double line ni dia adalah oxidation. Oxidation ni bermaksud dia yang akan release elektron. Okay. Dan yang belah kanan ni dia adalah reduction. Apa maksud reduction? Siapa yang akan gain elektron? Okay. Gain elektron. Yang ni release elektron. Boleh nampak tu maksud dia. And then selalunya metal ataupun elektrod elektrod adalah di sebelah luar. Ni. Di sebelah luar ni adalah elektrod. Elektrod. Ini adalah elektrod. Ada setengah pelajar dia buat mistake macam mana tau. Yang ini dia buat chemical equation. Mg2 plus 2 elektron. Dia buat chemical equation. Salah yang ini merujuk kepada tengah-tengah ni merujuk kepada electrolyte. Electrolyte apa yang kamu gunakan. Okay. Itu dia Okay, ini satu markah saja. Okay, calculate the value resulting the voltage. Okay, macam mana voltage punya calculation? Ini formula dia. Okay. Sebenarnya dia ada satu lagi formula. Apa dia? E0 anode tambah E0 cathode. Ni pun boleh juga guna. Tapi yang ni dia tambah pening. Apa mula saya buat ni? Sorry. Anode pula. E0 oxidation tambah E0 reduction. Pun boleh. Tapi dia pening sikit lah. Kamu nak kena convert jadi reduction equation dengan oxidation jadi tak perlu fokus yang itu. Dalam silibus kita fokus yang ini. Formula ini. Okay. Betul formula, insyaAllah akan dapat jawapan dia betul. Masalah di sini kelas, majoriti ramai pelajar tak tulis unit. Dah kenapa tak tulis unit? Tak pernah belajar matematik ke kan? Unit ni ramai tertinggal, hilanglah markah yang kedua. Okay, ni unit. Sangat penting, jangan lupa. Walaupun jawapan akhir betul, 2.72 kan? Unit tak ada, dapatlah satu markah. Boleh faham kelas? Ni ramai ramai yang tak tulis unit. Okay. So far saya tengok yang lain boleh calculate. Cuma ada beberapa orang pelajar lah yang salah formula, maka salah lah jawapan dia. So E0 tu mana? Ni lah value ni dah diberi, don't worry, tak payah hafal. Yang ni no need to memorize. No need to memorize. Al-maklum lah kan, dia biasa hafal Al-Quran kan, semua benda nak hafal tak perlu ada certain benda tak perlu hafal. Yang E0 ni tak payah hafal, jangan pandai-pandai. Okay. So nombor 3, write the observation. Okay kelas, bila observation dia mestilah physical changes. Okay. Apa dia syarat dia? Dia mestilah color selalunya lah. Color, order, bau color, order, and then physical state. Solid ke liquid ke physical state. Okay. Okay, jangan cerita rejected. Jangan explain pasal name of compound. Contoh jawapan kamu tu betul. Kamu kata copper metal deposited. Jawapan tu betul tapi salah. Sebab kamu bagi tahu nama produk. Dia bukan nak nama produk Dia nak apa warna
copper metal tu, macam tu. Nampak tak? So elektrod G, mana G? Okey, so ni nak kena explain lah pula kan diagram ni. Okey, so diagram ni kena faham betul-betul ni diagram ni, ini pun saya rasa masih ada lagi yang confused. Dia tengok je combination macam ni kan, dah berzikir panjang azan tu kat situ. Okey. So macam mana ni? Okey, yang pertama kelas, kamu kena tahu ada sel A and sel B kan, kena tahu which cell will release electron. Siapa yang akan trigger electron dulu? Okey. Siapa akan trigger electron? Okey, yang atas ni kalau kamu perhatikan, yang atas ni dia clue dia kat mana clue? Clue dia nampak tak elektrod dia gunakan karbon. So ini adalah electrolytic cell. Electrolytic cell. Electrolytic cell dia kena ada power supply. Kena ada power supply. So dia tak boleh berjalan dengan sendirinya. Okey. Jadi yang bawah ni kalau kamu tengok, yang bawah ni adalah chemical cell. Boleh nampak? Apa chemical cell? Chemical cell ni dia akan apa? Chemical cell ni yang dia akan start to produce electron lah. Start to produce electron. Kenapa? Macam mana saya tahu? Clue dia adalah sebab dia menggunakan dua metal yang berbeza. Chemical cell ni selalunya elektrod dia mesti made up from metal lah. Elektrod dia adalah daripada metal. Okey kelas Electrolytic cell selalunya elektrod dia adalah karbon. Selalunya adalah karbon ataupun inert metal. Selalu ataupun platinum. Okey. Ingat tu, electrolytic cell selalunya elektrod dia adalah karbon ataupun platinum. Manakala chemical cell elektrod dia mesti dua metal yang berbeza. Itu clue dia. So kamu pun dah tahu yang bawah chemical cell, maka dia lah yang akan release elektron dahulu. Sel B ni dia hanya follow je daripada sel A. Okey, tu yang pertama kelas. Boleh nampak tak? Okey, so sekarang ni siapa yang akan release release elektron? So kamu kena tengok elektrod. Nombor 1. Tengok elektrod. Nampak? Which one is more electropositive? More electropositive ni maksudnya dia punya inert cell dia. Ni kena tengok inert cell Okey. Siapa yang lebih positif? Tak silap saya kamu tengok ni, magnesium dengan copper. Ni kelas tu, tengok ni. Magnesium dengan copper. Kan, magnesium dengan copper. Okey, so kalau kamu tengok magnesium tu dia punya apa ni? Okey, dia punya reading dia negatif, ini positif. So dia yang akan release elektron. Okey kelas? Ni, kamu tengok bacaan dia semakin negatif ini dia yang akan release elektron. Okey. Antara magnesium dengan copper ni kan ada dua equation tadi, siapa yang akan release elektron? Yang lebih negatif. So magnesium lah akan release elektron. Boleh faham kelas? So magnesium release elektron akan jadi macam ni. Okey. Terbalik kan benda ni tadi. Sebab dia release elektron Nampak? So elektron release akan mengalir dekat sini. Okey. Barulah dia masuk dekat sel B. Sel B pun dah boleh function. And then dia pergi balik dekat sel A. Okay, dalam kes ni, copper bukan yang terima elektron. Siapa yang akan terima elektron? Okay, saya akan labelkan nombor 2. Yang terima elektron adalah ion di dalam elektrolyte. Ion di dalam elektrolyte. Ion yang mana satu? So, you have to come out ion yang ada kat dalam ni. Ion apa yang ada dalam elektrolyte ni? So, ada kat dalam ni kita boleh tahu ada Cu2+, ada hydrogen ion, ada sulfate ion, ada hydroxide ion. Okey. Ada hydroxide ion. Nampak kelas? Alamak, sudah ada 4 ion ni, siapa yang nak gain elektron ni? Siapa yang nak gain elektron? Okey, senang je. Dah nama pun nak gain elektron. Ni clue saya bagi tips
siapa yang nak gain elektron. Kamu tengok charge dia. Tengok charge. So, yang charge negatif bermaksud elektron dia dah banyak. Boleh faham? Mana-mana partikel kalau kamu nampak ada charge negatif bermaksud elektron dia lebih banyak daripada proton. Maka dia dah tak layak nak terima elektron. Selalu saya cerita kat student macam tu lah. Kan? Kamu nak bagi zakat, siapa yang tak layak nak terima zakat? Confirm lah orang kaya. Nampak? So, sulfate dengan hydroxide ni dah kaya dengan elektron, maka kita reject dia. Dia tak layak terima elektron. So, ada lagi dua pilihan, Cu2 plus ataupun hydrogen ion. Siapa yang nak terima ni? Okey. So, di sini kamu tengok clue dia. Yang akan terima elektron adalah yang lebih value E0 tu lebih positif. Okey. Ni. Cuba tengok ni, dua benda ni. H plus dengan ni kan. Cuba tengok yang mana yang lebih positif. Okey. So, jawapan dia adalah kena tengok E0 yang more positif. So, yang akan terima adalah Cu2 plus. Nampak kelas? Yang charge negatif dah reject, dah kaya dengan elektron. Boleh faham? So, yang terima adalah Cu2 plus ataupun H plus. Kamu kena ingat kelas, yang positif ni maksudnya elektron kurang daripada proton. Sebab tu charge dia positif. So, dia lah yang layak terima elektron. Tapi siapa dia kena tengok E0. E0 yang more positif lah yang akan gain. Yang ni tadi, yang release elektron tadi, E0 yang more negatif. Okay. E0 yang more negatif akan ada tendensi to release elektron. E0 yang more positif akan ada tendensi to gain elektron. Itu je clue dia. Alright. Jadi kat sekarang ni apa equation dia yang baru? Equation ni adalah Cu2 plus 2 elektron akan dapat Cu. Okay. Akan dapat Cu. Okay, alright. So dah dapat dah dua equation dekat situ. Apa maksud Cu? Cu ni adalah metal kan? Metal. So metal dia warna apa? Dia adalah brown. Solid. Okay. Dia adalah brown solid. Okay. Copper ion ni warna dia blue. Okay. So kamu tengok copper ion ni lama-lama dia berkurang kan? Sebab dia jadi copper ion, copper atom. So bermaksud lama-lama warna biru ni dia akan become pale. Dia akan become pale blue. Warna solution tadi warna solution dia bukan colorless colorless tu kita tak terima. Dia mesti lagi color biru tapi dia akan jadi pale ataupun warna dia pudar. Pale blue okey. Itulah observation dia. Okey, yang Mg ni apa observation dia? Yang ni magnesium become thinner lah. Okay, magnesium become thinner sebab dah jadi ion. Okay, lagi yang atas ni. Okay. Banyak benda boleh keluar sebab dia dua topik ni. Dia dua topik yang ni. Okey, untuk yang tadi adalah chemical cell Saya cerita pasal chemical cell. Untuk electrolytic cell, kita tengok balik electrolytic cell. Electrolytic cell okey, siapa? Okey, electrolytic cell dia lain pula. Siapa positif, siapa negatif. Mana satu terminal positif, mana satu terminal negatif. So kamu kena imaginekan yang chemical cell ni adalah bateri lah. Kamu kena imaginekan di bateri. So bateri macam ni bateri. So elektron akan mengalir daripada mana yang pendek ni. Kan? Elektron mengalir daripada sini. Elektron. Okey. Okey, bermaksud tempat yang mengalir, yang keluarkan elektron akan jadi negatif, tempat yang terima elektron akan jadi positif. Jadi sebenarnya kelas ni nampak tak tempat ni dia mengalirkan elektron. Ini dia mengalirkan elektron ni. Bermaksud ini adalah terminal negatif. Yang belah kanan ni adalah terminal positif. Sama tak? Bayangkan kat sini ada elektrod lah. Bayangkan. Ini positif, ini negatif. Konsep dia sama Okey.
So untuk yang ini pula, terminal negatif ni siapa yang akan pergi? So kena pecahkan dulu yang ini. Kita ada Cu2 plus, ada SO4 tu minus, ada H plus and ada OH minus. So yang bercas positif akan pergi dekat terminal negatif. So yang akan berkumpul dekat belah sini, dekat elektron ini adalah yang bercas positif lah, Cu2 plus dan juga H plus. Okay. Yang berkumpul dekat elektrod di H ni tadi adalah yang bercas negatif. Dia mesti kena opposite charge OH minus dan juga SO4 2 minus. Okay. Ini pun sama, kamu kena tahu which one ion will deposited ataupun yang akan discharge. Okay. So dalam kes ini hidrogen ion yang akan discharge. Okay. Kenapa dia akan discharge? Sebab copper tu apa tadi? Ni kena tengok apa? Cu. Kena tengok E0 dia lah. Saya keluarkan. Saya tarik kat sini Kena make sure E0 mo elektropositif lah, mo positif. Okay. Di sebelah kanan yang akan discharge adalah hydroxide ion. Kenapa hydroxide ion ada tak ke dalam ni? Tu dia hydroxide ion. Okey, ini adalah hydroxide ion Okey, tengok dua equation ini. Kenapa kita pilih hydroxide ion? Okey, cari yang yang lebih negatif. Okey, nampak tak? Yang hydroxide ion ni dia positif 0.4, yang sulfate tadi 2.01. So kat sini clue dia adalah kena pilih E0 yang more negatif. Okey. Itu yang akan terpilih. Baru come out dengan dia punya equation lah. Okey. Ambil kau panjang tajuk ni kan. Okay. So make sure kamu dengar balik lah rakaman nanti lah. Benda ni kena faham betul-betul sebab dia ada dua kan, electrolytic cell dengan chemical cell. Okey, dah. Cukup sebenarnya saya nak cerita yang ni kan. Write the observation at both electrode G and H. G dengan H. G dengan H yang mana? Oh, saya cerita tadi yang A kan. So G apa yang berlaku? G tadi Cu2 plus terpilih kan. So apa equation dia? So Cu2 plus 2 elektron akan dapat copper. Nampak tak tu? Apa maksud copper? Maksudnya dia akan hasilkan brown solid. Soalan tanya observation, jadi jangan bagi tahu observation. So bagi tahu warna color metal tu. Okay, rejected kalau kamu bagi tahu copper metal deposited. Tak diterima rejected. Okay. So di sebelah kanan yang terpilih adalah OH OH. Apa equation untuk OH? Okay, so for OH dah kena hafal patutnya 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Equation dia. So kalau kamu tengok dekat sini produk dia ada oksigen. Oksigen apa? Colorless Colorless bubble gas. Kalau observation untuk oksigen mesti colorless bubble gas. Kena bagi tahu warna. Ni warna ni kena bagi tahu. Okey? So dapatlah dekat situ 2 markah. Nampak tak tu? Okey. Nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya electrochemistry ni tajuk favourite saya lah. Okey, sebab tu saya boleh elaborate panjang-panjang Okey. Alright. So ada berapa minit lagi ni lagi. Ya? Kalau observation kan apa yang kita nampak kan. So betul? Kalau kita nampak electrode tu become thicker pun tak boleh Okey, electrode become thicker. Jom kita tengok dekat sini. Ya ke become thicker? Okey, kalau become thicker boleh? Boleh. Saya tak terima dia electrode become saya pun thicker. tak terima. Dia electrode become thicker, satu lagi mass of electrode increase. Salah satu. Kita boleh terima.
Oh, saya tak terima sepatutnya tu pun diterima Electrode kan become thicker. Okey. Ataupun satu lagi, mass of electrode increase. Okey. Either one. So tu siapa tu? Nanti saya tengok balik markah kamu. Siapa? Adam Adam. Okey, nanti saya tengok balik Okey, kelas. So ini sampai structure baru. Tak masuk AC lagi. So kita lagi 10 minit So lagi 10 minit ni saya rasa saya tak proceed lagi ikut AC ni sini mungkin kita akan sambung next kelas lah. Boleh tak kelas? AC kita akan sambung next kelas lah Okey. You just semak lah your marks. Okey. Alright. Boleh tak sampai situ? Sebab AC ni dia panjang sikit. Satu je saya nak beritahu AC ni kelas, next time lah Next time bila kamu jawab soalan AC, janganlah kamu jawab di celah-celah ruang ni Okey, AC dalam standard kita punya SPM, memang soalan dia tak ada ruang jawapan. Sebab apa dah nama pun AC, you have to answer on your own test paper. Kalau dalam bila kita ada face to face nanti, kita akan sediakan lah. Tapi untuk PDPR ni kamu kena sediakan sendiri kamu punya test paper. So you have to snap lah your answer. Kan? Janganlah sebab saya tahu okay, saya tahu kamu boleh type. Kamu pun pergilah jawab celah-celah ruang yang sempit ni kan ini celah-celah ni. Okey, gigih sungguh. Kalau 2 markah kena ada 2 point itu maksudnya. Tapi macam mana kalau 6 markah? 6 markah maksudnya kena ada 6 point. Takkan kamu nak jawab 6 point celah ni Kan? So you have to answer on another space lah. Okay, jawab kat belah kanan dia ataupun di sebelah bawah sekali ke. Ataupun jawab dalam satu kertas test paper, snap terus semua, senang. Okay, macam ni 5 markah, maksudnya jalan kira dia panjang. Bila panjang, kamu tak boleh jawab celah-celah ni. Okay, tu saya nak bagi tahulah. Mungkin sebab kamu kurang kita dedah dengan essay kan. Okay, so essay kena jawab di atas satu kertas jawapan yang lain. Boleh faham kelas? So ini saya tak sempatlah nak discuss hari ni essay, maybe on the next class lah kita jumpa nanti. Okay, so apa pun just check your answer. And kalau saya ada salah markah ke apa ke tolong PM. Okay, dekat Telegram. Okay kelas? Ada apa nak tanya tak? Setakat ini?